Assalamualaikum. Hai, nama aku Naim. Korang nak tahu apa masalah orang banyak bulu? Ni masalah aku. Rambut dan bulu aku gugur dan bersepah-sepah. Untuk selesaikan benda ni, aku beli satu produk. Produk yang aku maksudkan kat korang tu, ni dia. Ni bukan serum rambut. Ni adalah vacuum yang aku beli. Aku sebenarnya kat rumah ada je vacuum, tapi vacuum ni dah terlalu lama, sedut dia jadi macam usi-usi je. So aku cuba cari replacement parts untuk dia, tapi aku tak faham kenapa tak ada. Korang nak tahu vacuum apa aku beli? Atau vacuum apa bini aku beli? Ni, cara sebut brand ni adalah Karcher. Ada banyak reason kenapa kita orang pilih brand ni. Antara reason dia yang paling besar is kat rumah orang tua aku pun pakai brand Karcher ni sebagai vacuum. So, masa time aku bagi bini aku try, dia wow dengan benda tu. So, dia cakap dia nak ada satu. Mungkin dia rasa Dyson bukan level dia. Bukan nak kata Dyson tu tak bagus, tapi aku tak suka the fact yang kau kena charge sikit-sikit. Bila kau vacuum sikit, kau kena pergi charge. Aku tak rasa patutnya vacuum macam tu. Kau ingat tu handphone ke apa? Sebab untuk kerja-kerja yang aku nak buat, aku perlukan constant suction power tu. Sekejap bagi aku proses sekejap. Sebab ni pun first time aku tengok benda ni. Produk kaca ni ada macam-macam. So, vacuum yang aku beli ni adalah WD-1. Kau tengok WD ni ada banyak variation. Dia ada WD-1, WD-2 sampai ke WD-6. Beza dia kat sini, lagi tinggi nombor tu lagi mahal, tapi suction power dia lagi kuat. Cuma aku rasa untuk kegunaan aku tak perlu kuat sangat sampai tahap macam tu. And kita orang beli vacuum ni dengan harga RM213 sayang. RM213. Sebab untuk brand kaca ni, andai kata kalau apa-apa rosak atau korang nak beli parts atau nak beli bag, benda yang pakai buang, benda yang ada wear and tear, korang boleh je pergi beli dekat dia punya service center. Dia bukan service center pun, dia macam untuk kau beli parts barang-barang kaca. So dia macam kereta yang kau boleh maintain sendiri. Tak nak. So sambil aku unbox untuk korang vacuum cleaner baru aku ni, aku akan cerita kat korang pasal brand kaca ni, pasal history dia. Sebab aku nak review vacuum pun aku tak tahu nak sembang apa, tapi aku boleh sembang history dia. Sebab banyak interesting stuff yang aku jumpa masa aku research pasal brand ni. Brand kaca ni start daripada 1935 lagi oleh mamat seorang ni nama Alfred Karcher. Tapi masa zaman tu diorang tak buat vacuum cleaners, diorang buat hot air blower untuk panaskan enjin kapal terbang. Okay, then kita tengok 1939 sampai 1945. Kalau korang familiar, tu adalah zaman Perang Dunia yang kedua. And korang tahu ni adalah company Jerman, Karcher ni. So dia heavily involved dengan perang masa zaman tu, tapi dia start dengan buat pistol atau senapang bagai apa semua. Habis masa perang tu tengah berlaku, diorang evolve untuk buat cabin heater. So kalau korang imagine kapal terbang yang diorang guna untuk berperang tu, diorang perang kat tempat sejuk. So dalam cabin tu diorang perlukan heater untuk panaskan askar-askar yang duduk dalam tu. And diorang even come up invention macam de-icing punya device untuk macam, sebab kapal terbang tu kadang-kadang duduk lama sangat, ekor dia akan start keras, ada ais kat keliling. So dengan hanya kau switch button je, dia akan cairkan ais tu. So 1945, zaman Perang Dunia Kedua habis, Germany heavily impacted in terms of ekonomi diorang. So kau boleh nampak banyak rakyat Germany jatuh miskin zaman tu sebab tak banyak peluang pekerjaan. And bangunan diorang banyak hancur akibat daripada Perang Dunia tu lah. Even company kaca pun impacted by benda tu sampai diorang terfikir untuk jual je company tu. Tapi Alfred Karcher come up dengan invention yang baru sebab masa zaman Perang Dunia diorang banyak come up dengan heating technology. So diorang nak guna heating technology ni untuk make sure rakyat Jerman sentiasa dalam keadaan panas dan selesa. And then diorang guna heater diorang ni untuk reconstruction of Germany.
So time tu diorang tengah nak bangunkan balik Germany, banyak simen perlu dikeringkan, tapi negara diorang ni basah dan sejuk. So diorang perlu guna heater diorang ni untuk keringkan simen-simen tu. And then kita lompat tahun 1950. Masa time tu dekat Europe, kaca adalah yang pertama untuk keluarkan hot water pressure system, high pressure system. Hot high pressure water system. So basically tembak spray air tapi panas. Diorang first yang buat benda tu. And even invention tu masih lagi digunakan sampai ke hari ni. And then 9 tahun lepas tu, 1959, Alfred Kaca mati, man besar take over. Masa time bini dia take over company ni, time tu lah company tu booming gila. Diorang pegang prinsip cleaning as a basic need. Meaning semua orang kena membersih. And masa Minah ni take over, business management diorang on point yang menyebabkan diorang menang macam-macam jenis award in terms of business. Zaman 1930-an lagi, brand ni dah famous and banyak negara-negara lain nakkan produk kaca ni masuk ke negara diorang. Tapi sebab zaman tu susah, so diorang tak berjaya. Tapi 1962, diorang first start keluar daripada Germany and diorang buka company diorang ni dekat France, Austria dan juga Switzerland. 1970 adalah zaman perubahan besar untuk kaca sebab korang kena faham steam punya teknologi dah tak relevan lagi zaman tu. So kaca decide untuk stop semua production diorang and diorang fokus on diorang punya high pressure system. And 1970 ni zaman kaca tukar produk diorang daripada warna biru, boring macam tu, ke warna kuning, nampak macam minion je tu. 1975 adalah tahun diorang first buka production plant di luar Germany. Diorang buka dekat Brazil. Tahun 1980 diorang start diorang punya cultural sponsorship, diorang panggil benda ni, sebab diorang start sponsor untuk bersihkan benda-benda monumen-monumen penting. Macam contohnya Redeemer punya statue dekat Rio de Janeiro. 1984 diorang first introduce, bukan portable, tak portable sangat pun, tapi high pressure cleaner untuk orang awam. Sebab kalau korang faham, zaman sebelum tu high pressure cleaner ni only available untuk industrial punya level. Tapi kau tak boleh pakai kat rumah. Tapi diorang first keluarkan high pressure cleaner untuk orang macam kita pakai kat rumah. Nama produk tu adalah HD 555 and diorang berjaya jual 300,000 unit produk tu. Korang kena faham zaman tu dia macam industry changer. Sebab korang boleh jumpa high pressure cleaner dalam kedai hardware. 1986, diorang invent pencuci lantai yang mesin besar tolak untuk cuci lantai tu. Benda tu macam jadi satu business segment yang baru, iaitu cuci lantai. Kau boleh buat business based on cuci lantai sahaja. And even mesin tu kalau korang tengok, sampai ke hari ni orang masih lagi pakai. 1988, diorang buka company diorang kat Japan, yang membuatkan diorang technically dah buka company diorang ni across all continents. 1996, diorang come up dengan municipal equipment. Ni adalah mesin-mesin yang lebih besar untuk ada orang bawa dalam tu untuk cuci jalan. And secara tak sengaja, benda ni create lagi satu business segment baru. Cuci jalan pula. Itu cuci lantai lain, cuci jalan lain. So kau boleh buat business dengan hanya mencuci jalan. Sebab tu kalau korang pergi kat Germany, tempat dia bersih and jalan dia sentiasa dicuci. Tadi aku cerita kat korang, dia ada buat cultural sponsorship yang diorang bersihkan monumen-monumen penting. So 1998, diorang decide untuk cuci St. Peter Square dekat Rome, and benda tu ambil masa 9 bulan untuk diorang betul-betul bersihkan seluruh tempat tu. And then kita lompat jauh sikit, tahun 2005, Kaca keluarkan sub company bawah diorang yang dipanggil Kaca Future Tech. Kaca Future Tech ni banyak involved dengan benda-benda military. Diorang research untuk apa, aku pun tak tahu. And then tahun 2007, diorang start masuk dunia gardening pula. Dunia-dunia bercocok tanam. So diorang keluarkan sprinkler, diorang keluarkan spray, hose, semua benda-benda yang kena mengena dengan gardening. And tahun 2007 ni juga, orang mamat-mamat French guna term Le Karcher untuk describe high pressure cleaning. Diorang dah jadikan benda tu, macam mana nak explain? Dia ibarat macam mana kita cakap instant noodle tu Maggi ataupun diaper tu Pampers. And even kat Germany, diorang ada term Karcher untuk describe high pressure water cleaning. So benda ni digunakan sampai masuk dalam kamus diorang. And then yang last kali aku nak explain kat korang yang interesting pasal company ni, tahun 2013, diorang start nak membezakan produk diorang yang untuk professional and untuk home user.
So, barang diorang yang untuk profesional, diorang dah tak buat warna kuning, diorang buat jadi anthracite grey. Itu untuk senang membezakan. Kalau kau nampak vacuum tu vacuum kaca, colour warna kelabu macam tu, maknanya tu untuk professionals. Yang warna kuning ni untuk rakyat-rakyat marhin macam kita ni. And korang kena faham juga ada sebab kenapa dia buat warna kelabu. Kalau kau guna benda tu level industri, kau belasah benda tu. Bukanlah belasah, tapi kau guna kau abuse basically benda tu. So warna kelabu ni susah untuk buat dia nampak kotor. And kalau ada cleaner guna dalam office, benda tu macam tak nampak menyelah sangat macam warna kuning ni. So sekarang ni aku nak explain kat korang macam mana function sistem yang dia buat untuk vacuum ni. Sebab interesting untuk aku, masa aku keluarkan dari kotak tadi, aku tak faham. Masa aku tengok, masalah aku selalu tak baca manual dulu sebelum aku buka benda. Aku buka dulu tengok, baru aku pergi baca manual. Bila aku baca manual, baru aku faham. So sekarang aku explain kat korang. Sekarang ni, aku nak tunjuk kat korang macam mana vacuum ni function. Sebab macam aku cakap tadi, model dia adalah model WD. Tak silap aku, model WD ni bermaksud wet and dry. Sebab tu aku beli vacuum ni. Dia boleh vacuum benda yang kering dan juga basah. And kau even boleh reverse sistem dia jadi blower. So kau just terbalikkan hose dia je. So macam yang korang nampak, sistem vacuum dia atau motor dia semua duduk kat atas ni. Yang bawah ni dia macam baldi kosong ke sebenarnya. So ni hose vacuum korang. Dia akan duduk cucuk kat sini. Dia cucuk kat baldi. Cuma aku nak cakap kat sini sebabkan ni adalah model yang paling low spec lah kita panggil. Sebab dia ada WD1 sampai WD6. Ni yang paling murah. So sistem dia kat sini, bila kau nak pakai untuk vacuum benda kering dengan basah, kau kena ubah beberapa benda dekat dalam vacuum ni. Sekarang ni aku ajar korang macam mana nak set up untuk vacuum benda-benda kering. So dua benda ni korang perlukan, filter yang dekat motor ni dan juga bag ni. So bag ni korang kena pasang kat dalam ni. Dia akan duduk kat keliling baldi ni. So bila kotoran masuk, dia masuk dalam lubang ni, dia akan kumpul dalam bag ni. Cara dia sedut, motor ni akan pusing, dia akan sedut dari sini, dia akan sedut celah-celah bag ni. Maknanya kat sini benda ni, dua ni replaceable. Kau boleh cari dekat mana-mana kaca punya kedai. Dia orang ada jual. Tak silap aku belas-belas ringgit je. Cakap menyembur sampai basah. So tu cara kau nak vacuum benda yang kering. Kalau kau nak vacuum benda basah, kau kena cabut ni. Dekat kepala vacuum ni ada tunjuk dah setup dia. Kalau kau nak vacuum benda kering, ni dua benda kau kena pakai. Kalau kau nak vacuum benda basah, kau kena letak filter ni kat sini. Bila filter tu dah duduk kat situ, baldi ni kau biar kosong je. So, dia duduk kat tengah-tengah. Apa-apa air yang masuk dalam ni, dia akan terus jatuh ke bawah. Dia tak akan pergi kat filter atas ni. Sekarang last kali aku nak tunjuk korang cara macam mana nak tukar dia daripada vacuum jadi blower. Ini kalau dia vacuum, kau masukkan kepala dia kat belah depan. Kalau kau nak tukar dia jadi blower, ni angin keluar, masuk je dalam ni, dia dah jadi blower. Semudah tu je sistem yang dia buat kat sini. Tapi aku sebenarnya tak berapa suka sistem yang kau kena tukar-tukar bag. Sebab kalau kau nak vacuum benda basah cara lain, vacuum benda kering cara lain. Aku tak faham kenapa kau tak buat satu sistem untuk semua. But aku faham lepas tu bila aku tengok model-model WD yang lain, macam contoh WD3 ke 4 ke, diorang dah guna filtration system yang lain. Nampak rupa dia macam rupa filter kereta. So aku imagine dia boleh guna untuk dua-dua wet and dry. Yang membuatkan aku faham barang-barang yang kaca keluarkan, ada setengah tu mahal, ada setengah tu murah. Mahal tu bersebab sistem dia mungkin lagi power. Sekarang aku dah set up dia untuk vacuum benda yang kering. Aku nak tunjuk korang. Sebenarnya aku pun tak tahu kuat ke tak. So aku nak share experience aku dengan korang. Nak tengok if RM200 aku ni berbaloi ke tak. Sorry doh. Aku rasa aku duduk rumah lama sangat, aku depress. Aku faham kalau kat luar sana ada yang rasa vacuum aku beli ni bukanlah cap berudu sangat. Tapi aku nak bagi tahu korang, harga dia bagi aku harga berudu. Sebab okeylah taklah harga berudu. Tapi untuk 200 lebih kau dapat vacuum yang kuat sedut dia. Not bad doh. Kalau korang rasa terhibur dengan konten aku pasal vacuum ni, korang jangan lupa like dan share. Share so that kawan korang faham kenapa ada setengah benda dia sama tapi harga dia lain-lain. Harga yang lebih mahal tu ada sebab kenapa.
And mungkin korang boleh suggest kat aku konten apa yang aku boleh buat next. Sebab aku duduk rumah ni aku dah jam tak tahu nak buat konten apa. Ciao. Fuck.